KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, berita gembira untuk calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran fizik. Kerana apa? Anda cukup bertuah kerana kita ada seorang guru yang cukup hebat datang daripada Tapah Perak. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Has to start somewhere. From where? From this teacher, Cikgu Dizul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, meriahnya hari ini. Hari ini kita belajar bahasa Inggeris, bukan? Campur-campur lah. Campur-campur je lah. Okey, baik. Tadi saya ada cakap kepada pelajar-pelajar di luar sana, Cikgu. Murid-murid kita yang mana anda cukup beruntung kerana Cikgu Dizul ini mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengajar dalam mata pelajaran fizik. Cikgu, saya pasti hari ini kita nak tahu apa objektif pembelajarannya. Katanya kita nak belajar tekanan. Ya, jangan stres. Memang tekanan tapi jangan stres. Okey, hari ini kita nak tengok balik, kita nak recap balik tajuk tekanan. Bab kedua, tingkatan 5. Apa-apa pun sebelum kita nak memberikan tekanan, ingat kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, Cikgu, kita lakukan dulu sanitasi dengan gel pembasmi kuman. Boleh, Cikgu? Terbaik. Boleh. Jom kita ke sini, Cikgu. Okey, sila gunakan terlebih dahulu, Cikgu. Okey, dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19, Cikgu. InsyaAllah. Okey, Cikgu, kita dah tahu dan juga kita tahu mata pelajaran kita nak belajar apa. Betul. Ini dia pelajar-pelajar yang siapa kita akan bersama. Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Wah, hebat pelajar-pelajar kita ni. Okey, mereka ini semua daripada datang Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Betul, Cikgu? Betul semua. Okey, jadi tanpa membuang masa, ayo kita nak perkenalkan daripada Danish Ikram. Sila perkenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu dan juga yang lain. Okay, nama saya Muhammad Danish Ikram bin Abdul Aziz daripada Sekolah Menengah Sains Tapah, SESTA. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang jurutera elektrik, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya yang memakai cermin mata tu. Oh, ada diorang memakai cermin mata yang berlatar belakangkan warna biru tu. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aini dari Sekolah Menengah Sains Tapah, SESTA. Okey. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata juga. Siapa nama dia tu? Hai, salam sejahtera. Nama saya Nurdina Syazwani binti Syaiful Hisham dari Sekolah Menengah Sains Tapah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Amin, insya-Allah. Okey, pelajar seterusnya yang tidak memakai cermin mata. Ada 3 bukan? Yang perempuan itu siapa nama dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Fatin Humaira binti Azli daripada Sekolah Menengah Sains Tapah dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya Asma'an. Betul ke saya sebut? Betul. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Asna'an bin Muhammad Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sains Tapah ataupun lebih dikenali sebagai SESTA. Saya bercita-cita untuk menjadi jurutera BioNTech. Terbaiklah, Asma'an. Okey, terakhir sekali, siapa nama dia tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Naim bin Rizlain daripada Sekolah Menengah Sains Tapah.
cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera dekat pelantar minyak. Oh, terbaik cikgu. Okey. InsyaAllah semuanya. Saya nak tanya kepada Dennis Shikram ni. Dennis, siapa pandangan awak tentang subjek fizik ni? Adakah ianya mudah ataupun sukar bagi awak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pendapat saya fizik ni dia berada di paras tengah-tengah lah. Tak Okey. susah sangat, tak senang sangat. Itu dia di tengah-tengah cikgu. InsyaAllah kalau kita sering melakukan ulang kaji, semuanya akan menjadi mudah. Okey, seterusnya ada seorang pelajar perempuan yang ingin memberikan pendapat beliau mengenai subjek itu. Siapa namanya tadi? Nurul Aini. Nurul Aini. Okay, bagi saya fizik ni, dia amatlah menarik sebab kita belajar tentang sebab berlakunya sesuatu kejadian dekat alam ni. Betul. Itu saja? Ya. Short and sweet, ya? Okey, terima kasih. Macam Adam Naim pula, apa pandangan awak mengenai subjek fizik ini? Okey, pada pandangan saya, fizik ni umpama magic. Sebab apa? Sebab magic tu kita nak rungkai di sebalik mata. So fizik ni dia menerangkan apa yang jadi dekat suatu perkara, peristiwa. Wah, itu dia merungkai segala magic yang ada di dunia ini. Misteri awak ni. Okey, terima kasih. Jadi Cikgu Dizul, mungkin sekali lagi Cikgu boleh menerangkan kepada kami semua yang mengambil mata pelajaran fizik ini, objektif pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Okey, baik. Dalam tajuk kedua, fizik sekatan 5 ni, bab tekanan, kita ada 6 subtopik. Okey, jadi kita pecahkan siri 1 dan siri 2. Baik. Siri 1 ni kita nak fokus 3 yang pertama. Iaitu tekanan cecair, dan kedua dan yang ketiga. Nanti kita akan tunjukkan slide-slide ada, dan kita nak fokus recap sikit je sebenarnya. Sebab kita nak fokus kepada banyak latihan, soalan-soalan contoh. Baik. Itu dia semuanya sekejap lagi lah, Cikgu? Yes, sebentar sekejap lagi. Okey, jadi kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek fizik ini, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita dalam Sukses SPM 2021. KPM. TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri bagi mata pelajaran fizik bersama juga dengan Cikgu Dizul kita yang cukup hebat dan sudah bersedia nampaknya di sana. Jadi Cikgu dah bersedia? InsyaAllah kita bersedia. Baik, dan saya pasti murid-murid dan juga pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Kita mulakan subjek fizik kita dengan subtopiknya tekanan, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Dizul. Terima kasih kepada pengerusi kita hari ini. Pengerusi majlis kita hari ini. Okey, so hari ini tajuk kita adalah tekanan siri 1. Tekanan siri 1. Dalam tajuk tekanan ni, kita ada 6. Tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas, sampailah prinsip Bernoulli. Tetapi for today, we are going to focus ini je. Tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas. Okey, permainan dia mudah. Kita akan recap 3 subtopik ni, kemudian kita buat soalan-soalan. Kita lihat adakah kita dapat memahami lagi tajuk-tajuk ni. Okey. So, kita pergi yang pertama, tekanan di dalam cecair. Baik. Instead of saya yang ceritakan benda ni, why not kita bagi peluang dekat murid-murid? Boleh? Okey. Any volunteer? Siapa tu? Saya, Cikgu. Okey, Asma'an. Silakan Asma'an. Dalam bab tekanan cair ni, paling penting kita kena tahu formula. Sebab formula ni kita digunakan untuk cari tekanan cecair, iaitu H rho G. Dan formula ni dipengaruhi oleh faktor, iaitu 2 faktor utama, iaitu kedalaman cecair dan ketepatan cecair. Contohnya, bila kedalaman cecair itu meningkat, tekanan cecair itu juga meningkat. Pada semasa yang sama, kalau ketepatan cecair itu meningkat, tekanan cecair itu juga meningkat. Terima kasih. Okey, so Asma'an bagi tahu tadi, kita ada formula. Formula ni penting, kita akan guna banyak kali. Ya, dan dalam formula ni kita ada 2 faktor yang menentukan tekanan di dalam cecair tersebut. Baik. Iaitu
kedalaman cecair iaitu H, okey, dan juga ketumpatan cecair ataupun kita sebut rho. Okey. Ada lagi tak tambah? Saya cikgu nak tambah. Siapa tu? Okey, silakan. Okey, selain daripada kita kena faham pasal dia punya formula, kita pun kena tahu juga apa aplikasi yang selalu ada kaitan dengan tekanan ni. So di sini saya akan terangkan 4. Yang pertama yang kita boleh tahu ialah kedudukan tangki air. Jadi kebiasaannya tangki air ni akan diletakkan di paras yang tinggi supaya air dapat turun dengan tekanan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah cecair intravena yang selalu kita nampak di kawasan hospital selalunya lah. Dia pun akan diletakkan di kawasan yang tinggi supaya tekanan air tu dapat turun dengan cepat. Yang ketiga ialah empangan dan akhir sekali ialah penggunaan sifon yang selalu kita guna untuk kita basuh akuarium. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang secara cepatnya dah recap tajuk 2.1 tekanan dalam cecair. Okey, sekarang kita tengok tekanan yang kedua. Banyak tekanan hari ini. Tekanan yang kedua kita ada tekanan atmosfera. Okey, sama macam 2.1 tadi, ada tak student yang volunteer nak recap tajuk ni? Saya Yo. Okey, try. Okey, tekanan atmosfera ni ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya kat sini, dekat sekitar kita ni akan ada molekul udara, right? So molekul udara tu akan mempunyai jisim. So disebabkan jisim molekul tu, dia akan menyebabkan tekanan atmosfera. Okey. Berat udara lah tadi Udara. Okey. Okey, kemudian kita ada 3 jenis alat untuk kira tekanan atmosfera. Yang pertama, barometer mercury, barometer aneroid dan barometer 14. Ketiga-tiga alat ni dia ada function dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey, so kita ada 3 alat lah untuk mengukur tekanan atmosfera Okey, bagus. Ada lagi nak tambah? Siapa-siapa? Saya cikgu. Okey, cuba. Ya, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan kesan pada bagi tekanan atmosfera pada 2 situasi yang berbeza. Situasi yang pertama pada altitude yang tinggi, ataupun kita boleh kata altitude itu sebagai ketinggian. So sebagai contoh, kalau kita mendaki gunung dan pada satu tahap kita akan sampai pada puncak gunung. So itu bermaksud altitude ataupun ketinggian adalah semakin bertambah. So apakah yang akan berlaku kepada tekanan atmosfera pada puncak yang tinggi? Bila mana altitude tu tinggi, tekanan atmosfera akan berkurang. Tekanan atmosfera akan berkurang dan pada masa yang sama peratus oksigen dalam udara juga berkurang, menyebabkan kebiasaannya kalau pendaki gunung ni sampai di bahagian atas puncak gunung, dia akan memerlukan kadar pernafasan dia akan menjadi semakin tinggi disebabkan oksigen yang berkurang. Jadi dia perlu tarik nafas, bernafas dengan lebih banyak supaya mendapat oksigen yang mencukupi. Untuk situasi yang kedua, bila mana pada aras kedalaman laut yang semakin bertambah ataupun kita mudah fahamnya adalah semakin dalam lah, bila kita masuk laut tu semakin dalam, dia punya tekanan atmosfera pada tekanan atmosfera akan menjadi semakin tinggi apabila kedalaman bertambah. So sebagai contoh, kalau selalunya konsep yang kita boleh kaitkan adalah kapal selam. Kapal selam ni dia direka dengan ciri-ciri yang tertentu dengan mengambil kira faktor-faktor tekanan tadi, yang bila mana kedalaman bila dia menyelam makin dalam semakin bertambah, tekanan yang terasa adalah tinggi. Jadi ada satu ciri-ciri khas yang direka pada kapal selam, iaitu badan dia sendiri dia perbuat daripada keluli ataupun titanium yang dapat mengelakkan daripada tekanan yang tinggi tadi bila kapal selam tu dia menyelam ke dalam laut. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Adam dan juga Dina. Okey. Satu lagi, kalau kita perasan dalam tekanan atmosfera ni, kita ada pelbagai unit untuk mengukur tekanan. Ada yang Pascal,
Okey, ada juga yang kita sebut milimercury, milimeter mercury dan juga meter air dan satu lagi milibar. Untuk tingkatan 5 ni kita akan fokus banyak kepada 3 inilah. 3 ini. 3 ini. Milibar ni ada juga tapi kebanyakan soalan akan menggunakan 3 unit ini. Okey? Alright. Untuk 2.3 kita teruskan kepada 2.3 tekanan gas. Okey. Dalam tekanan gas ni, dalam tajuk 2.3 ini, kita akan ada alat-alat yang boleh kita kira tekanan gas tu sendiri. Contoh kat sini kita ada manometer air bila kita guna air dan juga manometer mercury bila mana kita masukkan mercury. Perbezaan ketinggian ini kita boleh gunakan untuk mengira ke tekanan yang wujud di dalam ni. Contoh kat sini ada gas. Okey. Dalam bekas ni ada gas. Gas ni mempunyai tekanan dia sendiri. Gas ni dah gas termampat. Bila kita sambung kepada manometer ini, gas tu akan menolak air ni ataupun menolak mercury ni dan juga menolak gas. Kalau perasan kat sini permukaan dia terbuka. Dia ada tekanan atmosfera yang menekan kat situ. So, kita boleh kira dengan mengira ketinggian turus ni. Okey, itu dalam tekanan gas kita dah recap. Kemudian untuk yang soalan yang pertama, kita terus ke soalan. Okey. Kita dah habis dah 2.1, 2.2, 2.3. Sekarang kita nak tengok soalan. Okey, ini soalan simple je. Soalan objektif je. Okey. Kenyataan yang manakah benar mengenai tekanan yang dikenakan oleh gas karbon dioksida? Kita tengok gambar rajah ni. Kita ada gas karbon dioksida. Tadi kita tengok gambar manometer kan? Betul. Okey, gambar manometer. Okey, dan kita ada mercury dalam ni. Okey. Soalan dia tanya, yang manakah benar? Agak-agak kan, yang mana jawapan dia? Ada tak volunteer kat sini? Cikgu nak jawab? Okey, cuba. Siapa tu? Boleh angkat tangan? Fatin. Fatin. Silakan Fatin. Okey, macam cikgu terangkan tadi, dekat gambar rajah soalan tu dia dah bagi tahu dah. Yang ada satu kotak tu dia ada karbon dioksida. Okey. Jadi karbon dioksida tu dah dimampatkan, jadi di situ akan ada tekanan. Jadi tekanan tu dia akan menolak mercury tu. Lepas tu kalau perhatikan dekat gambar rajah ke atas tu, dia punya turus tu tak tertutup. So dia ada tekanan atmosfera juga. Disebabkan itu saya rasa jawapan dia ialah C. Ya, betul. Betul cikgu ya? Ya, betul. Dia rasa pun betul tau cikgu. Dia rasa ya. Okey. Kalau kita lihat kat sini, dia menolak dan naik ke atas sebelah sini. So memang jawapan dia melebihi 5 cm sebab ketinggian dia 5 cm. Betul. Tambah dengan tekanan atmosfera. Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Okey. Mari. So dalam soalan yang kedua ni, kita ada buih yang sedang naik ke atas. Daripada lantai. Okey, naik ke atas permukaan dan saiz dia semakin bertambah. So soalan dia tanya, kenapa saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? So volunteer please. Saya cikgu. Siapa tu? Oh, Dina. Dina. Okey, Dina silakan. Okey, kalau soalan tanya mengapakah saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? So pada bahagian dasar tu tekanan dia adalah tinggi. So bila semakin saiz buih tu dia semakin mendekati permukaan air, tekanan air pada buih itu berkurang. So jawapan dia adalah C, tekanan air pada buih berkurangan. Okey, pilihan Dina adalah C. Dan jawapan itu sebenarnya betul lah. Sebab apa? Bila dia semakin naik ke atas, berat air yang menekan buih ini semakin berkurang. Betul. Okey. Terima kasih Dina. Okey, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Gambar aquarium. So ada rajah 3 ni menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter. So tips dia bila kita jumpa soalan, dapat saja info, kita highlightkan atau bulatkan atau keluarkan. Okey. Di dalam sebuah aquarium. Ketumpatan air aquarium. So dia beri juga ketumpatan dekat sini. Dan tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. So dia ada 3 information dia bagi kat situ. Dan juga dia kata pecutan graviti. Ini general knowledge. Okey. Semua student patut tahulah 9.81 meter per saat
adalah pecutan graviti. Soalan dia, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air? Air sahaja ya, di sekelilingnya. Okey, soalan kedua dia kata hitungkan tekanan sebenar. Ini sebenar pula. Tadi dah tekanan tapi tak sebenar lagi. Okey. So yang kedua dia nak tekanan yang sebenar. So saya nak cari siapa volunteer untuk soalan 3. Ada tak? Saya ke? Okey, Asma'an. Okey, try Asma'an. Okey, daripada kita baca dari soalan tadi daripada atas sampai bawah, kita dah keluarkan maklumat kedalaman 1.5 meter, ketupatan air ialah 1050 kilo ni, dan tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. Jadi soalan A dia tanya berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya. Jadi kita dah bulatkan air. Maksudnya air ni ialah cecair. So kita dah recap tadi, tekanan cecair kita akan menggunakan formula H rho G. Tekanan air H rho G. Okey. So H kita dapat ialah 1.5. Okey, H 1.5. G 9.81. Okey, 9.81. Dan ketupatan air ialah 1050. 1050. So jadi kita just plug in information tadi dalam formula lah kan? Calculate. Okay, and then kita tekan calculator, kita dapat berapa sepatutnya? Kita akan dapat 1,500 1000 tepat. Sorry, 15,450.8 Sabar. Okey, perlahan-lahan. Berapa tadi? 15,450. 450. 450. Poin 8 Pascal. Poin 8 Pascal. Okey. So kita boleh convert kepada cara mudah nak baca. 15.45 kilo Pascal. Itu cara mudah. Okey, sebelum kita break, kita ada satu lagi soalan last. Okey, tekanan sebenar. Tekanan sebenar ni, tadi tekanan biasa kan? Tekanan sebenar ni kita kena tambah sebab dekat atas ni ada apa? Udara. Ada udara dan juga bila ada udara kita ada tekanan atmosfera. Okey. Tekanan atmosfera diberikan tadi berapa? Untuk soalan B. 100 kilo Pascal. So jadi kita just ambil saja tekanan sebenar sama dengan tekanan dalam air tambah tekanan atmosfera. So kita ambil 15.45 sebab kilo Pascal ini pun kilo Pascal, dah mudah kerja kita. Tambah 100, so kita akan dapat 115 bukan 151 ya. 115.45 kilo Pascal. Settle. So kita tengok soalan yang keempat. Tengok dulu, tapi kita akan jawab selepas ini. Kita ke mana cikgu sebenarnya ni? Okey, dalam soalan ni kita ada manometer juga, ada air dekat sini dan sebelah satu lagi kita ada minyak zaitun. Dan panjang dia berbeza. Dan kita nak kira ketumpatan minyak zaitun ni. Berapa tu? Okey. Okey, seperti dia je. Okey. Baik. Jadi, murid-murid, kita nak berhenti dulu. Selepas ini kita akan carikan, hitungkan ketumpatan minyak zaitun itu. Nak tahu berapa? Kita berhenti dulu selepas ini. Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi sebelum kita berhenti rehat, cikgu ada bertanyakan kepada murid-murid semua berapakah ketumpatan minyak zaitun itu. Cikgu Dizul, saya kira-kira cikgu kan pakai formula yang cikgu bagi. Saya tak jumpa cikgu jawapan dia. Saya rasa mungkin ada salah perkiraan di situ cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kami macam mana jalan kira dia? Okey, jom kita
kita study balik soalan ni. Dia kata Raja 4 menunjukkan sebatang tube U diisi dengan air dan zaitun. So ada 2 substan kat sini. Kemudian dikata ketumpatan air ialah 1000. Okey. Menggunakan information yang ada, kita diminta untuk hitungkan ketumpatan minyak zaitun. Baik. So saya ingin menjemput volunteer. Ada tak sini volunteer? Izinkan saya, Cikgu. Ya, Daniel. Silakan Danish Ikram. Daniel, Danish. Okey, baiklah. Untuk soalan yang keempat ini, kita tahu ada 2 cecair yang berbeza, iaitu air dan juga minyak zaitun. Okey. Jadi, saya akan buat sarisan lurus di bawah paras air dan berentasi kedua-dua belah kiri dan kanan. Okey. Dan saya tandakan titik di dua-dua belah kiri dan juga kanan. Okey, kedua-dua belah ni dia akan mempunyai tekanan yang sama. Okey, dan kita boleh labelkan bagi air ialah A, okey, dan bagi minyak zaitun ialah B. Okey. Kesimpulan dekat sini, tekanan bagi air dekat titik tu dan tekanan bagi minyak zaitun dekat titik B pula adalah sama. Jadi kita boleh assume PA, pressure di A bersama dengan pressure di B. Okey, so PA sama dengan PB Yes. Okey. Okey, seterusnya kita tahu formula tekanan ialah H rho G. Okey, jadi H A rho A G, okey, bersamaan dengan H B rho G rho B, dan darabkan dengan G. Okey. Okey, seterusnya kita tahu nilai G bagi kedua-dua belah adalah sama sebab kedua-duanya ialah penjutan graviti. Jadi so kita boleh potonglah. Okey, lepas tu kita just plug in je information yang dibagi di dalam soalan. Okey, bagi ketinggian air tadi ialah 15 cm. Okey, 15 cm. Okey, didarabkan dengan 1000 iaitu ketumpatan air. Okey. Bersamaan dengan ketinggian minyak zaitun pula berapa? 16.5 cm. 16.5 cm. Dan ketumpatan minyak zaitun telah kita nak cari rho B. Okey. Jadi seterusnya kita gunakan basic algebra kita pindahkan. So kita akan dapat 15,000 bahagikan dengan 16.5. So density minyak zaitun kita? 909.1 kg meter kuasa negatif 3. 909. 909.1. Density unit dia? Unit Kilogram meter. Okey. Unit tu penting. Unit penting, betul. Unit itu penting. Betul Danish. Unit tu apa? Penting. Okey, terima kasih Danish. Kita move on to next question. Terima kasih Danish. Alright. Soalan yang kelima. Okey, soalan ni dia tak ada gambar rajah. Betul. Jadi student kena prepare diri dia untuk mula imagine things that don't have here. Okay. It has to start from somewhere. Yep. Oh, macam kenal cikgu. Okey, bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Okey. Okey, sebenarnya bacaan ni adalah dalam unit bukan Pascal. Tetapi mili. Nampak tak tulisan saya warna hitam? Nampak cikgu? Nampak Okey, nampak. So, milimeter mercury. Bukan sebutan dia bukan Betul. tapi milimeter mercury. Okey, milimeter mercury. So selain itu kita juga ada maklumat density, density, dan juga penjutaan graviti lah. Baik. So berapakah tekanan 100 mm mercury dalam unit Pascal? So soalan ni sebenarnya soalan straightforward saja. Okey, daripada milimeter mercury tukar unit kepada Pascal. Nak menukar unit je. Okey, untuk itu saya nak volunteer lain pula. Ada nak cuba? Cikgu, biar saya cuba. Oh, okey. Siapa tu? Nuraini. Okey, Nuraini, silakan. Okey, first kali kita kan tahu formula untuk tekanan ialah P sama dengan H rho G. Betul. Dekat sini, yang rho dia density dah bagi dah. 1.36 darab 10 kuasa 4. Dan G pun of course lah kita tahu 9.81 meter per second square. And then H dia. H dia kat mana? Okay, H dia sebenarnya ialah tekanan darah tu. Kan 160 tu kan? Okay, 160 tu milimeter. Kita kena tukar kepada meter. Jadi kena bahagi dengan 1000 lah.
So dia punya ketinggian dia akan jadi 0.16 meter. Okey, so kita tukarkan 160 mm kepada meter jadi 0.16 meter lah kan? Okey, so kemudian next step. Okey, lepas tu kita masukkan info yang kita dapat ke dalam formula. Formula dia ialah P sama dengan H rho G. Okey, cikgu nampak dah flow dia. So kita masukkan density. Density berapa? Density dia 1.36. 1.36. Okey, darab 10 to the power of 4. Then darab kita punya gravity. So 98. kita just tekan calculator. Gunakan jin kita. Ini jin kita. Kalau siapa tak ada calculator nak masuk SPM, satu case lah. Kena naya. Betul cikgu. Okey, so kita tekan-tekan berapa dapat? Sepatutnya dapat berapa? Ni. Okey, jawapan dia 2.13. 2.13 darab 10 kuasa 4. Unit, darab 10 jangan lupa. kuasa 4. Unit Pascal. Pascal. Okey, kita dah tukar kepada unit Pascal. Okey, terima kasih kepada Nurul Aini. So, kita bergerak ke soalan yang ke-6. Okey. Dalam soalan ini pun sama. Kita tak ada gambar rajah. Jadi, kita kena bayangkan. Okey. Tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. So saya tukar warna kuning senang Okey. So itu information yang telah diberi oleh soalan. Kemudian kita juga ada ketumpatan air. H2O ni air Betul. Okey. So 1 darab 10 kuasa 3 dan juga pecutan graviti 9.81. Soalan ni mudah. Tak adalah mudah. Kita kena faham dulu baru boleh kata mudah. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter H2O air? So basically kita nak tukar PA kepada turun ke bawah. Okey, macam tu. Nak tukar kepada meter air. Tadi kita tukar daripada milimeter mercury kepada Pascal. Betul. Sekarang Pascal nak tukar kepada air. meter air. So ada volunteer tak kat sini? Ya. Kalau tak ada saya nak buat ni. Ada ke? Tolonglah ada. Saya go. Silakan. Okey Adam, silakan Adam. Macam mana Adam kita nak selesaikan masalah ini? Soalan. Okey, disebab Adam. Sebab apa Adam? Adam minta soalan maaf. ni tak ada Okey, mungkin line kurang baik cikgu. Okey. Kalau kita minta pelajar lain boleh ke cikgu Pelajar lain sebenarnya? ada yang nak membantu? Adam stuck kat situ. Ya. Cikgu, saya cuba. Siapa? Nurul Aini, okey? Okey. Mungkin Adam kita akan minta dia sekali lagi selepas ini cikgu untuk soalan lain. Boleh Adam? Adam jangan berduka cita Adam. Okey, sabar Adam. Silakan Aini. Okey, kat situ dia ada bagi Pascal. Okey. Kat soalan sebelum ni dia tak bagikan Pascal dia. Okey. Ni pun kita still guna formula P sama dengan H rho G. Okey. Okey, kat sini dia dah bagi rho dia iaitu ketepatan air dan dia bagi G dia dah 9.81. Okey. Jadi yang dia minta tu ialah ketinggian dia, H dia. Okey, kita nak cari H sajalah sebenarnya kan. Okey. Jadi macam mana kita nak buat tu? Okey, lepas tu yang kita punya information tadi tu kita masukkan je dalam formula tu. Okey, so yang Pascal tu ketumpatan dia Pascal dia pressure sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal sama dengan H yang kita nak cari. Okey. Darab ketumpatan dia adalah 1. Ketumpatan air lah sebab kita nak cari ketinggian meter air kan. Betul. So air 1 darab 10 kuasa 3 darab 9.81. So kita susun balik H sama dengan 3.6 times 10 to the power of 5 over 1 times 10 to the power of 3 into 9.81. So kalau Nurul Aini tekan calculator dapat berapa? Cikgu nak tekan tapi macam jauh kan? Berapa Ain? Sekejap ya cikgu. Boleh. Okey. Kita nak cari tekanan maksimum cikgu kan? Adam masih lagi di talian ke? Adam ada cikgu. Masih lagi tersenyum di situ. Okey Adam, berapa jawapannya Adam? Siapa dah dapat? Kita bantu Nurul Aini. Siapa dah dapat? Mungkin boleh angkat tangan. Jawapan dia 36.7 meter. 36.7
meter. So, Meter. inilah daripada Pascal tadi, kita tukar kepada meter H2O tu. Yep. Kita dapat jawapan dia 36.7 meter H2O. Terima kasih Adam dan juga Nurul Aini. Ya. Okey. Okey. Cikgu, saya dapat jawapan sama lah cikgu. Jawapan Alhamdulillah. Betul dengan Okey. formula yang cikgu bagi. InsyaAllah kita boleh dapat cikgu kan? InsyaAllah. Ya. Tu Okey. penggunaan formula yang basic tadi. P sama dengan H, rho dan G. Okey. So kita move on, next soalan boleh? Boleh cikgu. Okey. So soalan yang ketujuh pun sama, tak ada gambar rajah. Kita kena bayangkan. Berapakah tekanan sebenar? Okey, keyword dia kat sini tekanan sebenar. Maksud kata kita kena kira tekanan atmosfera sekali. Ya. Okey. Pada kedalaman, so ini H kita. Mana cikgu? Oh, kedalaman tu. Kedalaman 125 meter di sebuah empangan. Nyatakan jawapan anda dalam unit meter air. Okey. So basically kita nak tukar kepada air. Kedalaman dah ada ni, kita nak tukar Pascal kepada meter air juga. Okey. Penggunaan unit-unit yang berbeza. Okey, volunteer, ada tak? Saya cikgu. Fatin Fatin. Okey. Fatin, silakan Fatin. Okey, so kalau kita tengok soalan tadi, sebenarnya dia suruh kita buat dua benda. Yang pertama, dia suruh kita cari jawapan dalam meter air, dan yang kedua dia suruh kita cari jawapan dalam Pascal. Okey. Jadi, step pertama kita cari dulu dalam meter air. Jadi soalan dah bagi ketinggian bersamaan dengan 125 meter. Betul. Okey, jadi kat situ ketinggian tu sebenarnya dia pun merujuk kepada meter air sebenarnya. Jadi 125 meter air akan ditambahkan dengan tekanan atmosfera yang telah diberikan dalam soalan. Ini dia lah. Iaitu 10.3 meter air. So tekanan sebenar P berapa tadi? 10.3 meter air. Okey. Tambah 10.3 meter air. So kita dapat total berapa? 135.3 meter air. Okey, 0.3 meter air. So ini dalam unit meter air. Sekarang kita nak tukar ini kepada Pascal. So cara nak tukar dia macam mana? Okey, jadi kalau kita nak tukar, kita kena tahu formula dia. So formula yang basic ialah P sama dengan H rho G. H rho G, okey. Kita just masukkan je dalam formula. H tu kita ambil balik jawapan before ni, iaitu 135.3. Okey. Darab dengan 1000. 1000 adalah density air. Okey. Density, dan darab 9.81. 9.81. Kalau kita tekan kalkulator kita? Jawapan dia panjang. Jawapan dia 1327. 1327. Kejap. Awak bagi nombor telefon awak ke tu? Sekejap, satu-satu Sekejap. 1 32 72 93. Okey. 93. Okey. Pascal. And then kita pendekkan kepada 1.33 darab 10 kuasa 6. Kilo? Tak ada. Pascal je. Pascal. Okey. So ini jawapan dia dalam bentuk Pascal. Menepati kehendak soalan lah dalam Pascal. So simple kan sebenarnya. Kita tahu formula dia, kita faham situasi dia. Kehendak soalan itu kehendak dia nak apa? Soalan. Sebenarnya fizik itu. Kita nak explain sesuatu. Sama ada di angkasa lepas ataupun di dalam sebuah imbangan. Okay. Sebab dia pun dah bagi kan cikgu tekanan atmosferanya berapa, ketumpatan airnya berapa. Jadi kita hanya masukkan saja dalam formula itu. Okey. So kita up kita punya level sikit. Soalan ke-8. Ini saya tak sempat lagi buat ulang kaji semalam cikgu. Saya sampai 7 je. 7 je. Okey. So kita tengok soalan dulu. Rajah 8 menunjukkan sebuah manometer merkuri yang disambung ke kelalang gas. So dekat sini kita ada gas, yang mana gas ni pun akan ada tekanan dia sendiri. Dan tekanan ni kalau kita perhatikan, tak baca soalan lagi pun, kita akan nampak yang dia sedang menekan merkuri ni. Okey.
So bila dia menekan mercury ni akan naik dan ke atas ni terbuka dan ke atas ni ada pressure, ATM pressure. Okey. Okey. So soalan dia kata berapakah tekanan gas termampat itu dalam unit sentimeter mercury? Itu soalan yang pertama. Kedua, hitungkan tekanan gas termampat itu dalam unit Pascal. Basically kita nak tukar unit. Kita dah buat tadi soalan yang sebelum-sebelum ini. Kemudian soalan ni dia minta pendapat kita. Adakah jawapan yang diperoleh di A dan B, jawapan ke atas tadi, akan berubah jika kita guna tube U yang lain? Tube manometer yang lebih besar, yang mempunyai diameter yang lebih besar. Okey. Soalan insyaAllah kita dah boleh faham. Any volunteer yang nak explain kat sini? Saya cikgu. Okey, silakan. Dina, okey. Okey, so dia tanya berapakah tekanan gas termampat dalam unit CMHD. So pada asalnya kalau tak ada bekalan gas, dia sebenarnya aras mercury tu sama, tapi bila ada bekalan gas tu termampat menyebabkan mercury tu tertolak. So formula yang kita akan guna adalah P yang kita nak cari, tekanan yang kita nak cari adalah sama dengan H tambah PATM. H tu adalah ketinggian turus mercury tu, iaitu 40 cm. Dan tambahkan yang PATM sebab kita tengok dia terbuka bahagian yang belah kanan atas tu, yang tiup tu. So tiup tu dia terbuka, so ada tekanan atmosfera kat situ. So jadi untuk kita cari tekanan hanya masukkan sajalah nilai-nilai yang dah diberikan. Tekanan atmosfera dalam sentimeter mercury nilai dia adalah 76 tu lah. So kita just tambah 2 nilai kan? Okey, ini dalam bacaan sentimeter mercury. So kita akan dapat berapa? 116 unit dia sentimeter mercury. Dan kita nak ubah daripada sentimeter mercury kepada Pascal. Okey, macam mana kita nak ubah dia? So untuk kita ubah unit sentimeter mercury kepada Pascal, kita akan gunakan formula H rho G. Okey, formula yang sama. Okey, betul. Formula yang sama H rho G, dan H tu nilai H kita akan guna 116 yang kita dapat tadi, dia sentimeter dekat situ. Daripada soalan A tadi. Okey, tapi ada satu kena tukar tu. Jangan lupa. Kita kena tukarkan unit sentimeter kepada meter. Ya, sebab nak masuk dalam formula kita guna unit SI lah. So 116 cm kepada meter dapat berapa? 1.16 meter. 1.16 meter. Okey. Sentimeter mercury lah. Dan ketumpatan iaitu yang dah diberi dalam soalan ialah 13,600. Okey, 13,600 ketumpatan mercury darab dengan graviti 9.81. Okey, so final answer bila tekan kalkulator? Jawapan yang kita akan dapat adalah jawapan dia panjang tapi saya tukar dia kepada bentuk perwakilan priawal iaitu 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Nampak cantik nombor tu kan? So senang je. Okey. Soalan terakhir. Berubah ke tak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah sebab? Kerana tekanan dalam cecair itu tidak bergantung kepada luas permukaan. Ya, betul. Kalau kita ingat balik mula-mula kita recap tadi, faktor yang menentukan tekanan adalah sama ada ketinggian dia ataupun ketumpatan dia sahaja. Jadi luas besar mana tak kira. Okey, sebab itulah dia tak berubah cikgu selesai soalan 8. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Kalau nak lagi, sabar. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Dizul kita. Jadi Cikgu, nak kata ada lagi satu soalan yang Cikgu nak kongsikan kepada kami semua. Ya, saya kongsikan soalan yang terakhir. Silakan. Sebelum saya pulang ke rumah sedih tau. Okey, soalan yang ke-9. Kita tengok soalan ni tak ada gambar rajah, jadi kita kena belajar imagine. Baik.
Okey, selain daripada belajar imagine, bila kita baca soalan sepintas lalu, just keluarkan information yang ada. Keluarkan saja. Okey, sebuah manometer mercury disambungkan kepada sebuah silinder. So kita ada manometer. Maafkan saya, lukisan saya cantik sangat. Kemudian manometer tadi disambungkan kepada sebuah silinder keluli. So kita ada satu silinder yang disambungkan. Cara sambungan macam inilah lebih kurang. Okey, baik. Cara sambungan, okey. Dalam tu ada mercury. Sebab manometer mercury. Okey, dia kata tekanan gas termampak dalam ni ada tekanan gas. Ada gas dalam ni, okey. Dan tekanan atmosfera masing-masing 180 kilopascal dan 101 kilopascal. So kita tahu dia beri kat situ, okey. Kemudian kita juga ada information ketumpatan mercury dan pecutan graviti. Soalan dia, hitungkan perbezaan ketinggian. Kat sini kan nanti akan ada ketinggian yang berbeza. Side A dengan side B. Sebab tekanan gas ni ada tekanan yang lebih, dia menolak mercury, sebelah B ni akan naik ke atas. Okey. Okey. So hitungkan perbezaan tekanan tu. Susah tak soalan ni nak jawab? Bagi saya kalau kita faham, senang. Okey, kita tengok tanya student kita. Ada tak yang volunteer nak cuba? Okey, Asma'an. Okey, Asma'an. Cuba Asma'an. Okey, di sini dia punya main objektif dia nak cari perbezaan ketinggian. Jadi dalam perbezaan ketinggian ni kita ada satu iaitu tekanan gas yang dimanfaatkan iaitu 180 kilopascal dan tekanan atmosfera 101 kilopascal. Jadi perbezaan ketinggian dia akan sama dengan perbezaan tekanan tersebut. Jadi langkah yang pertama kita kena cari beza tekanan yang ada dalam manometer ini. Jadi so kita cari beza gas dengan lain lah kan? Tekanan atmosfera. Okey, so gas jadi, PG tolak PATM. PG tolak PATM. Jadi PG kita ialah 180. Okey, tolak 101. Dan kita akan dapat 79 kilopascal. Kilopascal, okey. Alright. Jadi step kedua kita dah dapat sebelum kita masuk step kedua kita kena tengok dulu unit untuk kilopascal ini kita kena tukar kepada pascal sebab untuk masukkan dalam formula kita kena gunakan unit SI iaitu pascal. Jadi 79 darab 1000 kita akan dapat 79,000 pascal. Okey. Bagus. Jadi kita tahu min untuk formula tekanan cecair ialah H rho G. P sama dengan H rho G. Jadi kita cari sekarang ialah ketinggian dia. So kita susun dulu lah formula ni H bersamaan dengan P bahagi dengan rho G. Okey. So P kita yang atas ni lah kan? Yang atas tadi 79,000 bahagi dengan density mercury 13,600 darab dengan graviti. So bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 0.592 meter. 592 meter. Okey. So kalau kita tinggalkan jawapan sini salah ke betul? Disebabkan ni dalam ni dia tak minta secara spesifik, kita boleh tinggalkan. Kalau minta secara spesifik untuk mercury kita akan gunakan cm iaitu kita akan darab dengan 100 iaitu 59.2 cm. Okey. Hg untuk mercury je kan. Okey. Sebab kita menggunakan ketinggian mercury. Okey, terima kasih Asma'an. Okey, terima kasih Asma'an. Maka dengan itu habislah soalan 9 kita. Senang kan? Tak adalah susah pun. First kita kena bayangkan masalah yang wujud tu. Okey. Kemudian bila dah bayangkan, kita list out semua information yang ada yang mungkin membantu kita. Yang ketiga, kita senaraikan formula yang nak guna. Macam contoh ni yang inilah. Kenapa dia kena bahagi, kenapa kena kali kan cikgu? Kemudian kita rearrange equation
dapatlah masukkan information tadi. Sebenarnya fizik sangat mudah kalau kita dapat flow dia. Okey. So sebelum kita tamatkan, habiskan, saya nak recap balik. Boleh, silakan cikgu. Okey, kita recap balik apa yang kita dah buat hari ni. Okey. Dalam tajuk tekanan 2.1, tekanan di dalam cair, kita ada formula utama. Formula utama yang kita kena tahu, kita kena faham nak guna dia macam mana. Dalam formula ni juga kita dapat lihat H dan density, rho, adalah dua faktor yang menentukan tekanan tersebut. Selain daripada itu, kita ada 4 situasi di mana tekanan di dalam cair diaplikasikan. Okey. Selepas tu, kita tengok balik tekanan atmosfera, yang mana tekanan atmosfera ni rata-rata majoriti disebabkan oleh berat udara. Sebenarnya kita tak perasan je sebab kita dah pada lahir kita ditekan oleh molekul udara. Tapi sebenarnya ada kat situ. So tadi kita banyak-banyak buat soalan, kita nak tukar daripada Pascal pergi kepada milimeter mercury, pergi kepada meter air. Kita nak tukar itu je. Penggunaan formula, still formula yang sama, iaitu P sama dengan H rho G. Kalau kita nak cari milimeter mercury, kita gunalah density mercury. Kalau nak cari ketinggian unit dalam meter air, kita guna density air. Kemudian kita lihat kesan dia. Altitude-nya tinggi ataupun kedalaman memberi beza kepada tekanan dia. Kemudian yang terakhir dalam hari ini kita tengok tekanan gas. Kita dah kira beza ketinggian ni memainkan peranan penting kalau kita nak faham dia. Kita kena faham dulu H ni macam mana dia berfungsi. Kenapa sebelah sini yang saya tandakan bulat B ni lebih tinggi daripada sebelah A. Dia ada main push kat situ. Okey, secara general lah saya ceritakan secara general. Macam mana kapal selam boleh pecah macam tu. Okey, kapal selam ni walaupun kita tahu dia dibina dengan ciri-ciri teknologi yang bagus, tapi bila sampai satu tahap kedalaman yang terlampau dalam, teknologi tersebut tak dapat nak menahan tekanan dia. Kapal selam dicipta ni lebih kurang untuk berfungsi ataupun beroperasi pada kedalaman tertentu saja. Betul. Dan laut ni, di kedalaman dia, dalam. Kalaulah kapal selam tu mengalami kerosakan ataupun ada malfunction dan dia terpaksa jatuh ke bawah lagi, melepasi had kedalaman dia, seperti mana kita tahu kat sini kedalaman kisah saya ni, maka bila P ni kedalaman H ni bertambah, P ni pun akan bertambah. Okey, menjawab ke soalan Adam, soalan awak memang di luar kotak Okey, dia anggap dia faham lah cikgu. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Dizul dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Ingat, macam Danny cakap tadi, jangan lupa unit. Kalau tak nanti tak dapat markah penuh. Betul cikgu? Betul. Baik, jadi all the best kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek fizik ini, insya-Allah. Jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Untuk soalan perbandingan dalam fizik kertas 2 seperti soalan ini, elakkan penggunaan frasa lebih sedikit, lebih kurang atau menulis nilai. Sebaliknya, gantikan dengan perkataan lebih daripada dan kurang daripada. Sekian, terima kasih. Di sini cikgu ingin berikan beberapa tips menjawab soalan pengiraan fizik kertas 2. Yang pertama, senaraikan semua kuantiti fizik dalam soalan. Yang kedua, tulis rumus yang berkaitan. Yang ketiga, gantikan dengan nilai yang betul. Yang keempat, tunjukkan jalan kerja dengan lengkap. Dan yang kelima, berikan jawapan dengan unit yang betul. Untuk kertas 1, senarai formula akan diberi pada helaian kedua. Rumus yang diberi itu bukan untuk soalan kiraan sahaja, tapi untuk soalan yang melibatkan hubung kait kuantiti fizik. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, cikgu akan kongsikan tips-tips untuk jawab soalan kertas 2. Okay, yang pertama, perhatikan pada peruntukan markah yang diberi. Yang kedua, senaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan konsep yang ditanya. Dan yang ketiga, jika soalan melibatkan pengubahsuaian, bina satu jadual supaya tidak berlaku isi yang tertinggal. Okey, selamat menjawab.